peranan dan pengaruh Syekh Muhammad Said Linggi dalam penyebaran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekali lagi, akhuna al-fadil, Tuan Pengacara Majlis, Tuan Khairul, barisan panitia sambutan Kota Sufi se-Nusantara, bil khusus para pegawai, bil khusus kepada sahibul fadilah Tuan Haji Amran Awaluddin Timbalan Mufti, Ustaz Saiful Nizam dan seluruh staf pegawai di Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Ashabus Samahah, Datuk-Datuk Mufti yang sempat hadir dan Timbalan Mufti. Saya difahamkan Datuk Prof. Dr. Hadrul Lutfi, Timbalan Mufti Terengganu dah sampai, dan beberapa para masyayikh, para kiai, para habaib, para baba daripada bumi Fatani Darussalam, seluruh pengamal tariqat Al-Mu'tabarah, seluruh pencinta ilmu, pencinta alim ulama yang saya kasihi semuanya. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, panas ke sejuk ni? Saya berpuluh-puluh ni tuan-tuan, sebab slot pertama kita insya-Allah 20 minit slot saya ni sampai azan isyak kita stop insya-Allah. Ingin membincangkan satu tokoh yang sangat berperanan, yang berjasa besar dalam perkembangan Islam, dalam perkembangan membina keimanan dan kerohanian, bukan hanya bagi masyarakat Negeri Sembilan, tetapi melebar pengaruhnya sehingga ke negara yang lain. Tokoh yang saya akan cuba kongsikan dengan tuan-tuan iaitu Al-Imam Al-Syekh Al-Arif Billah Al-Syekh Muhammad Said bin Jamaluddin bin Idris bin Nakhada Al-Linggi. Okey, nama Linggi ni tuan-tuan jangan cari udang galah yo. Jangan setakat cari baung, tapi Linggi ini ada sejarah yang cukup hebat dan unik. Maka Syekh Said Linggi ini tuan-tuan, satu tokoh yang insya-Allah ada disediakan kertas nota ringkas yang saya sempat sediakan, boleh tuan-tuan rujuk nanti. Cuma dalam kesempatan ini antara poin penting yang saya kira perlu kita sentuh ialah, mungkin tuan-tuan tertanya-tanya apalah sebab pula malam ni Dr. Syuhada pula bercakap, contoh kan. Yang kedua, tuan-tuan mungkin tertanya kenapa tak ada tokoh lain kau nak sebut, nak bincang malam ni. Okey tuan-tuan Yang pertama tadi, saya ni tak penting. Saya tak adalah penting sangat, dan saya pun kajian saya ni pun tuan-tuan dia taklah begitu menyeluruh, mendalam. Tetapi bagi menghormati Kota Sufi se-Nusantara yang kita anjurkan di bumi Darul Khusus ini,
untuk kita bincangkan sebagai pembukaan malam ini, iaitu tentang Syekh Said Linggi. Saya lebih suka kalau bontang potang esok, tuan-tuan, orang tak ada. Botang lepas asal orang lolap lagi suka. Tapi dek kerana tuan-tuan nama besar ini, kita tengok ta'rif Imamul Baydawi. Ini kita tengok dalam usul fiqh. Ketika mentarifkan usul fiqh, dia kata ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan. Kita mengaji usul fiqh, nak keluar fatwa, tuan-tuan, nak tentang dalil, tapi secara ijmal, umum. Tuan-tuan, apakah kita semua dalam masjid ini berkemampuan mengistimbatkan hukum? Jawapannya tidak. Sebab tuan-tuan nak kena dalil, kemudian wa kaifiyatil istifadat minha. Macam mana kita nak faham dalil? Istimbat proses yang cukup ketat dan sukar. Hanya ahli yang berkemahiran sahaja berkemampuan untuk mengistimbatkan dalil. Saya punya perbincangan malam ini iaitu Syekh Said Linggi, iaitu wahalil mustafid. 3 rukun, tuan-tuan. Kena dalil, bagaimana nak keluarkan hukum. Yang ketiga, siapakah dia? Mujtahid, mustambit, para ahlillah yang layak membina bes dalam membina kerohanian kita. Itu halil mustafid. Tuan-tuan sekalian, kalau ada slide, abang tengok bang, yang pertama, ya, kalau kita perhatikan, ya, Sayyidina Umar sendiri menyebutkan bahawa laula thalathun lama ahbabtul baqa'a fi hadhihi dunya. Kalau tak kerana 3 benda ni, dan tak nak hidup lama dah. Antara, tuan-tuan, baginda Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu suka hidup, tuan-tuan, sebab dapat duduk dengan ulama, mujalasatu ahlillah. Jadi majlis kita, tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada pandangan, ya, kalau tengok, tuan-tuan, Imam Sayyidut Taifah, Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, kita apa tarikat pun, tuan-tuan, kita faham noktahnya, sanadnya akan lalu kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Menyebutkan apa, tuan-tuan? Dia kata apa? Hikayat orang soleh merupakan sebahagian daripada tentera Allah. Tentera Allah. Kan? Ini contoh yang kita kena kaji semula. Lihat kembali, tuan-tuan, perjuangan mereka. Ya, kalau kita tengok Al-Imamul A'zam, Al-Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit radhiyallahu anhu pernah menukayat, kata Sayyidina Imam Abu Hanifah, dan lebih goma baca hikayat para ulama, manaqib sejarah ulama mesti kita baca, tuan-tuan. Kalau kita tengok kan, di universiti penting ada kajian tokoh, penting sumbangan tokoh-tokoh tu untuk kita tengok kembali. Ya, maka antaranya, tuan-tuan, ya, Al-Imam Abu Hanifah sini kata dia suka baca hikayat para ulama, manaqib para asfiya, para atqiya, para awliya, para habaib. Ya kan, tuan-tuan? Dan ya, kalau kita perhatikan juga, sehingga Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, kalam yang masyhur, tuan-tuan, inda dzikris salihina tatanazzalur rahamat. Rahmat Allah mencurah-curah kalau kita menyebut nama orang soleh. Maka orang soleh yang saya nak share dengan tuan-tuan malam ini, tuan-tuan, permata Negeri Sembilan, permata, tuan-tuan, yang tidak hilang. Kita nak tengok apa sumbangan, apa peranan Syekhuna Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Said Al-Linggi, tuan-tuan. Next, saya tak tahu apa yang di belakang saya. Kalau saya tahu memang saya wajukan banyak disertasi tesis, tuan-tuan, yang ditulis yang mengenai Syekh Said Linggi ini. Kita perhatikan dia tak boleh lepas daripada 2 kitab utama. Okey? Dan kedua-dua kitab ni, tuan-tuan, ditulis oleh putera Syekh Said Linggi, iaitu mufti kita yang pertama, Sayyidi Syekh Al-Allamah Syekh Ahmad
ibn Muhammad Sa'id Al-Linggi. Yang dalam gambar tu gambar kitab Majmu'. Nampak tuan kitab Majmu'. Ya. Kitab Majmu' dia menghimpunkan 3 manaqib, iaitu Sayyidil Imam Ahmad bin Idris Al-Hasani, yang kedua Sayyidil Imam Muhammad ibn Muhammad Ad-Dandarawi, dan tuan-tuan Sayyidi Syekh Al-Allamah Muhammad Sa'id Al-Linggi. Okey. Kemudian next kita tengok kitab Kanzul Mu'id. Tuan-tuan, fi manaqibi Al-Arif Billah Syekh Muhammad Sa'id. Ini juga karya mufti kita yang pertama, anak Syekh Sa'id Linggi tuan-tuan, iaitu Syekh Ahmad, mufti kita yang pertama. Dari sudut nasab tuan-tuan, saya kira kita boleh baca. Cuma yang menariknya rezeki kita tahun ni, dan mungkin rezeki saya lah bentang tajuk ni, sebab wafat Syekh Sa'id tahun 1345. Meninggal 12 Rabiul Awal 1345. Dan tahun ni, tahun hijrah berapa tuan-tuan? 1445, artinya genap 100 tahun. Whole tuan-tuan, 100 tahun. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Ini sebagian dalil Maulid. Kan kita sebut-sebut tentang sirah syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan, kita juga mengambil kira al-ulama warathatul anbiya. Tuan-tuan, maka ilmu Syekh Sa'id Linggi bukan hanya ilmun bil lisan. Kerana tuan-tuan, Al-Imam Abi Abdul Rahman As-Sulami dalam Al-Arba'in fi Tasawuf, beliau meriwayatkan kepada kita tuan-tuan, iaitu hadis tuan-tuan mengenai al-ilmu ilman. Ilmu ada 2. Ilmu yang tersebar, yang viral, kadang-kadang tuan-tuan dia tak sampai kepada hati, maka itu dipanggil ilmun bil lisan. Anak-anak sekalian, ilmu bil lisan ni kan, kita dengar ceramah Ustaz Azhar Idrus, kita tiru. Boleh jadi sebiji. Johan pun pandai tiru. Zizan, dia pun pandai tiru Ustaz Azhar. Gaya, telor dan seumpama tuan-tuan, itu ilmun bil lisan. Kepetahan berpidato, itu ilmun bil lisan. Tetapi tuan-tuan, hadis menyebut wa ilmun bil qalb. Yang itu kita nak cari payah hari ni. Ya, para mursyid tuan-tuan yang membimbing hati kita, itu payah. Perlu kita perhatikan, mengkaji tentang sejarah beliau tuan-tuan, dan alhamdulillah saya katakan tadi 100 tahun ya pemergian beliau, tapi masih Jabatan Mufti masih mengenang, ya, ada NGO Islam masih memegang tuan-tuan. Jasa-jasa beliau itu kita nak tengok tuan-tuan. Dan kalau kita terus tuan-tuan kepada, ya, ketika berusia 11 tahun, okey, Syekh Sa'id dah menjadi yatim. 13 tahun tuan-tuan sompeklah tengok abah dia sekejap. Kalau kita hari ni masuk form 1, ayah dah meninggal. Syekh Jamaluddin, saya tengok tadi Baba Idris pergi ke makam Syekh Jamaluddin di Linggi. Tuan-tuan alhamdulillah. Tahu tuan sekalian, jadi anak yatim. Okey, sering tu kewafatan tahun 1888. Ya, iaitu kewafatan meninggalnya Syekh Al-Allamah Jamaluddin bin Idris Al-Linggi. Okey, tuan-tuan. Okey, baik. Kemudian selanjutnya perjalanan umur 17 tahun, tuan-tuan, belayar ke Mekah. Okey, ramailah tok guru di Mekah. Tuan-tuan kena bacalah, saya memang tak sompek. Dan antaranya cucu cicit Syekh Nawawi Al-Banten, Syekh Nawawi Banten, Syekh Rahimuddin ada bersama kita kan. Ini tuan-tuan, Syekh Wan Ahmad bin Mustafa bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Ini antara tok guru Syekh Sa'id Linggi tuan-tuan. Okey, tu cerita Mekah. Cerita Madinah tuan-tuan, kalau kita orang di Sembilan pun handa berjanji, maka sanad berjanji itu Syekh Sa'id Linggi bawa balik ke sini. Ada sanad berjanji. Sebab
Syekh Sa'id Linggi berpeluang secara langsung bertalaqi mengaji dengan Imam Ja'far Al-Barzanji, mufti mazhab Syafi'i di Mekah, di Madinah, maaf saya. Tuan-tuan, saya terlepas pandang, saya tak tengok bahawa rupanya Syekh Sa'id sampai next berikut lagi dah ke bawah dah. Saya nak cepet lagi. Tuan-tuan, rupanya lagi dah di Mekah dah khatam dah. Madinah pun dah khatam, next ke situ Al-Aqsa. Okey, dan sempat mengaji 8 bulan di zaman tuan-tuan Syekhul Azhar ketika itu, Syekh Syamsuddin Al-Ambabi bermazhab Syafi'i. Tutup guru Syekh Sa'id Linggi di Mesir. 8 bulan tuan-tuan, 8 bulan Syekh Sa'id Linggi sama macam 8 tahun kita. Kan kita duduk 8 tahun tapi tak mengaji, lolap ya. Tengok CD. Kan dia 8 bulan fokus mengaji, alim. Tuan-tuan Okey, selesai tuan-tuan, dan saya juga dapat sedikit rakaman ulasan daripada Syekh putera beliau, Syekh Sa'id Linggi, antara anak beliau yang tinggal lama di Singapura, iaitu Syekhul Allamah Sayyidi Syekh Rashid, Abdul Rashid tuan-tuan. Ya, Sidi Syekh Rashid tuan-tuan yang mengaji di Bumi Syam. Dia kalau cerita tentang ayahanda dia, manaqib Syekh Sa'id Linggi, dia kata ini bukan masalah ta'assub, tapi memang tuan-tuan diperakui kealiman, kefaqihan, karamah yang dimiliki oleh Syekh Sa'id Linggi tuan-tuan. Ini berdasarkan rakaman ulasan daripada Syekh Sidi Rashid, dan juga saya ingat 10 tahun 15 tahun lepas ketika Syekh Murtada, mungkin 20 tahun lepas, nampak Syekh Murtada masa tu muda sikit lah, masih muda tuan-tuan, ya, memberikan ulasan dalam mungkin TV di Syekh Sa'id Linggi. Tuan-tuan, saya nak teruskan daripada Mesir balik semula ke Mekah. Okey, ini tuan-tuan nampak tak step tadarruj untuk mengaji, kan? Bab fiqh, antab aqidah. Selesai tuan-tuan ilmu syariah, baru dia masuk tuan-tuan ilmu tariqah. Tuan-tuan kan, kalau kita tengok, kita nak dapat mengecapi tuan-tuan Jannatul Ma'arif, syurga ma'rifah, sebelum kita masuk ke syurga Allah nanti di hari kiamat yang disebut sebagai Jannatul Zakharif. Tuan-tuan, kita perjalanan para aulia Syekh Sa'id Linggi tuan-tuan, dia itu ialah Jannatul Musyahadah. Sebelum nanti kita akan masuk tuan-tuan ke dalam Jannatul Anhar, syurga yang mengalir tuan-tuan padanya anak-anak sungai. Maka kalau kita perhatikan tuan-tuan sekalian, Syekh Sa'id Linggi dia tak ada tiba-tiba, ini satu disiplin yang boleh kita ambil manfaat tuan, tak ada tiba-tiba mengajar ataupun mengaji kitab-kitab hikam, contoh kan, kitab-kitab tinggi. Dia mula fardu ain, bertahap tuan-tuan. Okey, mantapkan akidah, mengaji fiqh, mengaji tasawuf. Tuan-tuan dah faham yang itu, baru masuk tentang ilmu tariqat, di mana tuan-tuan kita perhatikan berusia 26 tahun, 26 tuan-tuan, 26, maka Sayyidi Syekh Sa'id Linggi dinobatkan, diangkat sebagai mursyid khalifah bagi Ahmadiyah, ataupun nama lengkapnya Ad-Dandarawiyah tuan-tuan Ar-Rasyidiyah. Umur 26 tuan-tuan. 26 kita baru habis degree. Kita lah. Mungkin tuan-tuan 26 kita ni baru, kalau yang belajar universiti yang bidang yang pondok, yang berjamaat, 26 tuan-tuan kita tak ada apa-apa lagi, angkat lagi. Tetapi Syekh Sa'id Linggi 26 tahun tuan-tuan dah diangkat menjadi syekh tariqat, dan kajian menyebut bahawa tuan-tuan beliau menjadi syekh tariqat bagi Nusantara, Asia Tenggara kita, masya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kalau boleh saya nak terus syekh balik ke Ampangan, daripada Mekah balik Seremban, balik ke Negeri Sembilan. Menariknya tuan-tuan, kita tengok berjayanya dakwah Syekh Sa'id Linggi ni tuan, tengok uslub dia, uslub dakwah dia. Ya, tuan-tuan.
Uslub dakwah iaitu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Pendekatan basirah. Itu satu yang kita belajar daripada Syekh Sa'id Linggi. Tuan-tuan. Kemudian tengok tuan-tuan, mula-mula tuan-tuan Syekh mengajar fardian dalam ilmu-ilmu agama. Okey, tuan-tuan, mengajar. Kemudian dalam waktu yang sama bawa pimpin tariqah. Bawa zikir. Tuan-tuan bawa zikir, dan ini mengingatkan kita tuan-tuan bahawa tokoh sufi Nusantara ini mengingatkan kita tauliah. Tuan-tuan, saya ada tauliah lah mengajar. Seremban Negeri Sembilan. Tauliah apa tuan-tuan? Tauliah mengajar, Nabi dah tunjuk dalam hadis Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Tanya ke mana? Sayyidina Muaz diutus ke Yaman, kaedah SOP berdakwah, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi. Benda pertama yang kita kena ajar ialah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tauhid dulu, akidah dulu. Ini uslub dakwah. Kemudian tuan-tuan dah masuk fa in ata'uhum lidzalik fa'alimhum bi anna Allah aftarda alaihim khamsa salawat. Baru masuk solat, zakat dan rukun Islam yang lain. Itu tuan-tuan. Dan prinsip Nabi SAW ini la tu'assiru. Kita mengajar bertahap, ajar sonang-sonang. Wabashiru wala tunaffiru. Jangan nerakukan orang, jangan takut-takutkan orang. Orang dah buat benda bodoh, galakkan orang meneruskan istiqamah dalam perkara yang baik, tuan-tuan. Itu juga saya perhatikan. Maka tuan-tuan, sumber ataupun asbab kejayaan Syekh Sa'id Linggi, maka saya katakan beliau inilah pendokong kepada sunnah, pembela kepada syariah, menghilangkan khurafat, bid'ah yang mungkin telah berakar umbi pada sebahagian masyarakat, tuan-tuan, sehingga yang merentas sempadan Negeri Sembilan. Cerita catatan yang dibuat oleh salah seorang Profesor Hamdan Hassan. Tuan-tuan, dia kata apa? Kedah, Pahang, Johor, Singapura, Indo China, kalau betul saya sebut, tuan-tuan, Ayutthaya, Kelantan, kono buat sebuah kitab nak selesaikan isu yang berlaku di Kelantan, iaitu tentang isu jazbah. Jazbah yang berlaku pada sebahagian abna tariqat Ahmadiyah ini, tuan-tuan, menyebabkan Tuanku Sultan Muhammad ingin mendapatkan pencerahan. Ada ke orang beramal berzikir ni jazbah, majzub. Itu tuan-tuan. Ada satu perbahasan ringkas. Saya baru khatam minggu lepas dekat Masjid Paru Jaya. 5 tahun baca kitab tu, tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, sebagai penutup, tuan-tuan, saya kira dari sudut karya muallafat tulisan beliau juga, tuan-tuan, yang beliau tulis tapi setakat ni rasanya tak ada yang dapat sebutan kitab itu, iaitu manuskrip, tuan-tuan, mengenai disebutkan mengupas tentang kesesatan kaum Wahabi. Syekh Sa'id Linggi dah sebut dah, tuan-tuan, tapi malangnya setakat pengetahuan Facebook kita yang malam ni saya tak tahu. Kalau ada jemaah yang hadir ni 3 hari sampai malam Isnin nanti, kalau ada bahan-bahan manuskrip, tuan-tuan, apa-apa bahan rakaman dan seumpamanya, tolonglah share pada saya untuk saya lengkapkan lagi tulisan perbahasan tentang Syekh Al-Allamah Al-Arif Billah. Kenapa panggil Billah? Tuan-tuan, penutup Farid dan Ilhamun Nafi', dia kata alif, ain, alif, ra, fa. Ain itu ilm. Nampak? Tuan-tuan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Semuanya ilmu. Tuan-tuan, jangan percaya dengan TikTok. Tuan-tuan, jangan percaya dengan mimpi. Tuan-tuan, mengaji cari orang arif. Sal arifan. Wala tasal arrafa. Jangan tanya arraf. Arraf tu tukang telik, scam. Tuan-tuan, cari guru yang mursyid. Maka guru mursyid ini, tuan-tuan, Sayyidi Syekh Sa'id Linggi sampai ke Fari menyebutkan bahawa, tuan-tuan, ain itu ialah ilmun. Nampak? Ada kan? Ilmun. Kemudian, tuan-tuan, alif itu ialah infisal. Tinggalkan selain Allah. Ittisal, berhubung dengan Allah. Ini bahasa yang tinggi. Arif billah, hanya inginkan Allah. Tuan-tuan, kemudian huruf yang terakhir, ain, alif, ra dan fa. Firar ilallah.
fafirru ilallah. Tuan-tuan, maka sebab itu antara tafsiran ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, tuan-tuan, ayat itu sabilillah itulah para ulama, para arif billah, tuan-tuan, yang perlu kita terus berusaha mencari, tuan-tuan, mereka ya terus menggali, tuan-tuan, terus mengkaji, menghormati, ta'zim, kasih, tuan-tuan, kepada para ulama kita. Maka alhamdulillah, tuan-tuan, dan setelah tuan-tuan menyumbangkan segala usaha perjuangan beliau, juga tuan-tuan sama umur ayahanda beliau. Syekh Jamaluddin meninggal 53, Syekh tuan-tuan Said 53, Syekh Ahmad 53. Anak cucu tuan-tuan Abah Atuk, 3 generasi itu umur yang hampir serupa sama. Tuan-tuan, umur mereka sedikit tapi jasa mereka tetap kita kenang, tuan-tuan, sampai pada hari ini jasa mereka dapat kita perhatikan menerusi murid-murid Syekh Said Linggi. Masjid, ulama dulu poi mengajar, dakwah, buka masjid. Tuan, satukan hati masyarakat. Itu antara, tuan-tuan, sumbangan Syekh Said Linggi. Antara karya beliau tadi, dan kita pun tadi baca sama-sama, tuan-tuan. Jom sama-sama baca tahlil khusus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin dadama wasi'ahu ilmullah. 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin ilmullah. Itu amalan yang dah masuk ke semua masjid, alhamdulillah. Melaka itu juga sebahagian masjid di Melaka pun baca tahlil khusus. Tuan-tuan sekalian, maka di situlah yang sempat saya kongsikan. Kita bagi laluan untuk solat Isyak dan ada sedikit program dengan dikhabarkan Dr. Afifi, dan kita akan bersama dengan sahibus samahah Tuan Haji Ustaz Amran Awwaluddin untuk perasmian pembukaan, tuan-tuan. Dan saya mohon maaf kepada Pak Kira ahli, para masyayikh, baba, para profesor semua di malam ini atas kekurangan penyampaian saya pada malam ini. Kita berdoa, tuan-tuan, agar usaha ini mendapat keberkatan daripada Allah. Semua yang terlibat, yang hadir ataupun tidak hadir, semua mendapat kebaikan, tuan-tuan, daripada Allah Subhanahu wa taala. Nazrah pandangan daripada Sayyidina Rasulullah SAW, dan tuan-tuan juga madad, tuan-tuan, daripada para masyayikh, para ahlillah bil khusus. Malam ini kita bertawassul dengan keberkatan kemuliaan Al-Syekh Al-Arif Billah Muhammad Said bin Jamaluddin Al-Linggi Al-Makki Al-Azhari. Wallahu a'lam bis-shawab wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadhil Syekh Dr. Syuhada Mahmud Al-Ja'fari, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan, merangkap Syekh Tarikat Al-Ja'fariyah, Al-Ahmadiyah, Al-Muhammadiyah, atas perkongsian ilmu bersama kita pada malam ini dalam slot kuliah Maghrib sempena majlis perasmian pembukaan program Kota Sufi se-Nusantara 2023. Jadi saya ingin menjemput ataupun menarik perhatian tuan-tuan, puan-puan sekalian untuk meneliti tentatif yang telah disediakan oleh pihak penganjur, terutamanya pada esok dan juga hari majlis ilmu bersama dengan tuan-tuan guru kita daripada kuliah subuh sehingga pada solat Isyak pada besok malam, serta pada hari Ahad juga, bermula dengan kuliah subuh dan berakhir dengan majlis penutup yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita akan berhenti dahulu untuk solat Isyak, dan selepas itu kita akan kembali berada dalam keadaan begini. Jangan ada yang balik, okay? Jangan ada yang balik. Saya nak lagi ramai daripada ini untuk majlis perasmian pembukaan Kota Sufi se-Nusantara 2023. Jadi saya persilakan
untuk bersiap untuk solat isyak. Silakan.